Kesemua anak Adam itu melakukan kesilapan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesilapan itu adalah mereka yang bertaubat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Manusia adalah pendosa. Setiap manusia zahirnya pasti pernah melakukan kesilapan dan dosa. Akan tetapi, perlu diketahui bahawa dosa itu terbahagi kepada dua, iaitu dosa besar dan dosa kecil. Sangat penting bagi manusia untuk mengetahui tentang perkara-perkara yang tergolong dalam dosa besar. Perkara ini akan menjadi pedoman yang bermanfaat kepada kita supaya kita akan lebih berhati-hati terhadap apa yang kita lakukan di dalam kehidupan seharian sebelum dijemput Allah Subhanahu wa taala. Berikut adalah 10 jenis dosa besar yang disebut tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, syirik atau menyekutukan Allah. Dalam surah An-Nisa ayat 48 disebutkan bahawa Allah mengampuni dosa selain syirik. Artinya, syirik merupakan dosa yang serius. Bahkan dalam surah Al-Maidah ayat 72 disebutkan bahawa orang yang melakukan syirik diharamkan masuk ke syurga. Yang kedua, berputus asa dari rahmat Allah. Dalam surah Yusuf ayat 87, Allah berfirman bahawa hanya orang kafir sahaja yang berputus asa dari rahmat Allah. Mengharap rahmat Allah sendiri merupakan sebahagian dari keimanan seseorang kepada Allah. Ketiga, merasa tenang dengan ancaman Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan akan mengampunkan setiap dosa dan kesalahan hamba-hambanya. Tetapi ini bukan bermaksud kita harus membiarkan diri kita tidak takut dengan sebarang ancaman dari Allah. Justru saat seseorang merasa aman dari ancaman Allah, maka dia akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Keempat, derhaka kepada ibu bapa. Manusia yang menderhakai ibu bapa adalah disebut sebagai manusia yang sombong dan celaka. Ibu bapa merupakan sebab seseorang manusia lahir ke dunia. Manusia yang taat kepada ibu bapa adalah sebagai bentuk mengikuti perintah Allah. Kelima, membunuh. Seseorang yang mengambil nyawa orang lain, khususnya seseorang mukmin dengan sengaja, maka Allah mengancamnya dengan neraka Jahannam. Bahkan dalam surah An-Nisa ayat 93 dikatakan bahawa seorang pembunuh akan kekal berada dalam neraka Jahannam selamanya. Yang keenam, menuduh wanita baik-baik melakukan zina. Islam sangat menghormati nama baik seseorang. Bahkan dalam surah An-Nur ayat 23, Allah berfirman bahawa orang yang menuduh perempuan baik-baik melakukan zina akan mendapatkan laknat. Bahkan bukan hanya dilaknat di akhirat sahaja, tetapi juga di dunia. Orang tersebut akan mendapatkan azab yang besar. Ketujuh, memakan riba atau rasuah. Dalam mencari rezeki, kita hendaklah memastikan rezeki yang kita perolehi itu dari sumber yang halal dan baik. Mata pencarian daripada sumber yang halal dan baik itu merupakan suatu keutamaan dan perkara yang sangat penting kerana ia mampu membentuk atau mengubah kepribadian seseorang. Oleh itu, Islam menekankan agar menjauhi dan meninggalkan hasil pendapatan dari sumber yang haram seperti riba. Memakan hasil riba adalah sekeji-keji dosa selepas syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 130, tafsirnya yang berbunyi,
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan atau mengambil riba dengan berlipat-lipat ganda, dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah supaya kamu berjaya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 168, tafsirnya yang berbunyi, wahai sekalian manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah kamu ikut jejak langkah syaitan, kerana sesungguhnya syaitan itu ialah musuh yang terang nyata bagi kamu. Ke-8. Lari dari medan pertempuran. Saat seorang Muslim berada di medan pertempuran, maka haram baginya untuk mundur atau lari dari medan pertempuran, kecuali jika mundur tersebut untuk menyusun semula strategi perang atau bertujuan untuk membuat penyiasatan kembali supaya boleh memerangi musuh dengan jayanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka, iaitu mundur. Barang siapa yang membelakangi mereka di waktu itu, kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, dan tempatnya ialah neraka Jahannam, dan amatlah buruk tempat kembalinya. Surah Al-Anfal ayat 15 dan 16. Ke-9. Memakan harta anak yatim. Siapakah sebenarnya anak yatim? Islam melihat bahawa anak yatim itu adalah mereka yang kematian bapa dan belum mencapai umur baligh. Ini dijelaskan sendiri oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah bersabda, bermaksud tidak ada keyatiman setelah baligh. Riwayat Abu Daud. Hadis di atas jelas menunjukkan bahawa kepada kita yang dinamakan anak yatim itu adalah mereka yang kehilangan bapa dan belum mencapai umur baligh. Sekiranya telah mencapai umur baligh, maka penggunaan istilah yatim tidak digunakan kepada mereka. Oleh itu, seseorang yang umurnya 20-an meskipun telah kematian kedua ibu bapanya tidak lagi dinamakan dengan anak yatim kerana telah sampai umur baligh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Islam sangat melarang memakan setiap harta yang bukan merupakan haknya, termasuklah harta anak yatim, baik yang berada di bawah asuhannya secara langsung ataupun tidak. Dan yang ke-10, melakukan zina. Zina adalah salah satu perbuatan yang dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Zina adalah salah satu dosa besar setelah syirik dan membunuh. Hal ini diterangkan dalam surah Al-Furqan ayat 68 yang bermaksud, dan orang-orang yang tidak menyembah Rabb yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, nescaya dia mendapat pembalasan dosanya. 2 kejahatan akan dibalas oleh Allah ketika di dunia: zina dan durhaka kepada ibu bapa. Hadis riwayat At-Tabrani. 3 jenis manusia yang tidak diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, dan tidak pula Allah menyucikan mereka dan tidak memandang kepada mereka, sedang bagi mereka siksa yang pedih, iaitu laki-laki tua yang suka berzina, seorang raja pendusta, dan orang miskin yang sombong. Hadis riwayat Muslim.